Siapa orang yang perlu kita jumpa dulu? Okay? Siapa? Maksudnya orang yang percaya cakap anda, orang yang yakin dengan anda, orang yang anda boleh berikan arahan, orang yang rapat dengan anda. Okay, sebab saya yakin orang-orang macam ni ada. Tinggal lagi kita ni kadang-kadang takut nak bercakap. Okay? Kita kadang-kadang ni takut nak bersuara. Sebab kau rapat, suara rapat, tahu background kita, tahu luar dalam kita. Okay? Kalau dalam telefon tu ada 200 nama, 300 nama, takkanlah tak ada 5-6 orang yang cakap kita. Okay? Logiknya lah. Tapi kalau ada 200 nama dalam handphone, 300 nama dalam handphone, tak ada satu orang pun percaya cakap anda, maksudnya hidup anda dalam masalah. Okay? Hidup anda dah teruk. Sebab tak ada orang percaya. Okay. So, bila dapat mereka-mereka ni senaraikan. Okay, senaraikan contoh Ali, Abu, Acong dan sebagainya. Tak perlu ramai pun, 5-6 orang. Sebab bagus industri networking ialah networking industry is about multiply. Okay? Gandaan. 1 bermula pada anda seorang, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 216, 512 dan sebagainya. Ini konsep networking, sistem gandaan itu sendiri. Okay? Tapi kenapa saya katakan 5-6 orang? Sebab tak semua orang berminat. Okay? Tak semua orang suka MLM. Tak semua orang suka networking. Kalau semua orang suka networking, tak ada orang nak bawa Grab. Kalau semua orang suka networking, tak ada yang nak kerja hotel. Kalau semua networking, tak ada orang nak buka restoran dan sebagainya. Susah juga kita. Okay? Tetapi saya percaya satu je. Industri networking ni ada peminat-peminat tersendiri. Ada yang product base, peminatnya ada. Ada yang money game base, peminatnya ada. Ada yang plan base, peminatnya ada. Ada yang traditional base, peminat ada. Macam-macam. Maksudnya, tugas anda ialah untuk menyampaikan. Ini tugas networker. Okay? Tugas anda ialah untuk menyampaikan. Kalau anda dah pegang amanah sebagai seorang distributor dalam RF World khususnya, tapi tidak menyampaikan, maksudnya anda melanggar etika peribadi, iaitu menjadi seorang distributor. Maksud kita sebagai penyampai, tuan-tuan dan puan-puan, bukan soal nak jadi kaya lah. Kita ambil satu contoh. Saya ambil satu contoh mudah. Firmax3. Firmax3 ni, anda tahu satu orang ni dia ada contoh buasi. Okay? Kita tahu orang buasi ni nak solat susah, nak semayang susah, nak buat itu susah, nak buat ini susah. Okay? Tapi kalau anda cerita dengan dia, anda tawarkan pada dia, saya ada satu produk ini, anda pun cerita, dia pun ya tak ya, percaya tak percaya. Dia pun beli dengan anda pasal dia percaya dengan anda. Dia beli dengan anda pasal dia suka dengan anda. Okay, dia pun beli. Cara pakai dia macam ni, dia tunjuk. Okay, anda pun tunjukkan dia. Alhamdulillah, selepas 2 minggu, baik, contoh, baik. Tapi dia tak buat bisnes ni. Dia tak lakukan bisnes ni. Oleh kerana Firmax3 itu sebagai asbab. Firmax3 itu sebagai penyebab. Yang menyembuhkan ialah Allah SWT. Dia solat elok. Dia senang cari rezeki. Dia senang cari nafkah. Dia senang beribadah. Percaya cakap saya, walaupun itu yang anda lakukan, pahala anda insya-Allah memang sampai ke liang lahat. Sebab itulah Tuhan janjikan. Okey? Itu sebagai contoh. Baik, maksudnya 6. Daripada 6 ni, lebih ramai lebih bagus. Ada 10 lebih bagus. Jangan senaraikan mereka-mereka yang negatif. Okay? Sebab susah kita nak jumpa orang yang menyokong kita ke arah kejayaan. Lebih-lebih lagi anda cerita, hari ni aku dah involve dalam satu networking company, aku dah buat tu, aku dah letak target ni, aku dah buat tu semua. So aku cadang, mungkin insyaAllah ada rezeki aku dalam masa 3 tahun akan jadi jutawan. Nak jumpa orang 3 tahun jutawan, aku sokong kau buat, aku sokong. Memang payah. Okay? Itulah dunia. Betul kata Jack Ma. Saat kita nak mula-mulakan sesuatu, orang yang bersama dengan kita bukan orang yang rapat. Okay? Orang bersama dengan kita ialah orang jauh. Okay? Saat kita dah berjaya, orang yang rapat akan bersama dengan kita. Okay? So faham-fahamlah tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Lebih ramai lebih bagus. Kemudian bila dah ada senarai prospektif ni, mungkin contoh 10 nama, senaraikan mereka ni, dah ada 10 nama,
pecahkan kepada beberapa kategori. Ada kategori yang 95% contoh mereka ni, dia kawan kita ni memang tahu dia buat networking je. Okay, dia buat multi level je. Dia buat bisnes ni je. So, peluang yang kita nak bagi pun ialah peluang networking. Maksud, persentasenya ialah tinggi. Letak persentas yang tinggi. Ada yang seorang ni, contoh mungkin si Abu ni, dia ni bekerja. Dalam masa yang sama, dia buat networking. Dalam masa yang sama, dia buat MLM. Pun kita boleh tawarkan pada dia juga sebab dia buat bisnes. Mungkin kita boleh letak sehingga 70%. Contoh orang yang ketiga ni, si Acong ni, dia... Acong ni kawan kita juga. Okay, kita panggil pasal Acong pasal dia Melayu. Muka macam Cina. Orang panggil lagi Acong. Ada juga. Okay. So, dia ni pula tak buat bisnes. Tapi dia bekerja. Okay. Kita boleh tawarkan. Sebab bukan tugas kita. Oh, orang ni tak boleh, orang ni tak boleh. Orang ni jangan, orang ni negatif. Tak. Bukan tu Anda tak boleh menghukum orang. Anda tak boleh nak judge orang. Okay. Yang boleh menghukum Tuhan kerja, yang boleh menghukum mereka ni adalah Tuhan. Kita manusia biasa tak boleh menghukum. Jadi orang ni letaklah sebagai mungkin 50%. Kemudian yang ada satu orang ni, kita tahu daripada awal kita kenal dia sampai hari ni asyik negatif. Baru nak cerita pasal networking, MLM ada juga orang macam ni. Sebenarnya orang macam ni yang boleh ramai pun. Okay. Pun letak sekadar 10%. Kita tak boleh nak hukum dia. Baik. Siapa yang kita nak jumpa dulu? Siapa yang kita nak jumpa itu adalah orang-orang yang persentasenya tinggi. Jangan jumpa orang yang persentasenya rendah. Kalau orang yang persentasenya rendah, anda jumpa satu orang, dia negatifkan anda. Anda jumpa orang kedua, negatif lagi. Jumpa orang ketiga, negatif lagi. Jumpa orang ke-10, negatif lagi. Lama-lama, anda pun hilang. Dan itu yang berlaku pun. Okay, sebab tu kita nampak, bulan pertama, gaji dia ni datang. Bulan kedua, gaji dia ni datang. Bulan keempat, dia dah jarang-jarang datang. Masuk bulan ke-6, hilang. Sebab apa? Akhirnya dia mengatakan, wah, bisnes ni rumit. Bisnes ni susah. Bisnes ni macam-macam. Tuan-tuan dan perempuan, rumit macam mana pun, payah macam mana pun, anda bukan buat kerja haram. Okay? Anda bukan buat kerja hina. Okay? Kadang-kadang kita tak tahu, kita mungkin lambat dapat rezeki macam-macam sebab. Kita nak kena faham. Okay? Mungkin hari ini disebabkan kita tak bayar zakat, contoh. Lambat rezeki itu sangkut. Kita tak sedekah, contoh. Lambat rezeki itu sangkut. Kita tak bagi mak ayah, lambat rezeki itu sangkut. Kita bergaduh dengan kawan-kawan, lagi lambat rezeki itu sangkut. Kita bergaduh dengan teman-teman, selisih pendapat, pasang muka, lambat rezeki itu sangkut. Itu di antaranya. Sebab itu, bila buat business networking ni ialah paling penting hati. Okay? Ini yang dikatakan bisnes hati, bisnes kemanusiaan, bisnes kemanusiaan ataupun bisnes hati. Itu dia. Okay, betulkan benda-benda dulu. Bila dah ada semua ni, barulah kita berjumpa dengan prospek-prospek kita tadi. Tak pakar, tak apa. Tapi saya harap belajarlah. Okay? That's why kami, khusus dalam RF3 World, seboleh-bolehnya bila orang itu bergabung, seboleh-bolehnya bila orang itu dah join, dah jadi mitra, jadi ahli, paling tidak datang untuk BOP. Kalau tak dapat BOP masa PKP, belajar dengan teman-teman, belajar dengan upline, Zoom meeting dan sebagainya. Okay? Ilmu ada. Produk macam mana? Kita ada Dr. Azizan, kita ada Dr. Azizan. Marketing plan macam mana? Boleh tanya upline, boleh tanya country manager. Okay? Boleh tanya site line. Okay? Nak buat networking pantas, apa strategi, apa teknik? Boleh, benda tu semua ada. Okay? Tinggal lagi anda mau belajar ataupun tak mau belajar. Baik. Itu kalau anda pergi secara individu. Tapi kalau belum ada kepakaran, ada juga orang minta bantuan upline. Boleh, tak salah. Tapi hari ini percaya ataupun tidak, dalam RF3 World hari ini kita dah ada satu teknik, okay, yang kita panggil teknik 5 minit. Okay? Teknik yang pantas, teknik cepat, teknik yang proven. Sebab orang semua nak cepat.
Makan nak cepat, tidur nak cepat, balik kerja nak cepat, gaji nak cepat, kahwin nak cepat, mati. Mati nak lambat lah kalau kita nak mati. Contoh. Okay? So maksudnya, itu perspektif, itu senarai. Okay? Tak semua orang nak. Tapi tugas anda adalah untuk menyampaikan. Saya bagi satu contoh. Katalah kawan anda berada di satu kawasan yang jauh. Anda nak berjumpa dengan dia pun tak boleh. Mungkin kekangan masa, mungkin disebabkan masalah keuangan, anda bagi satu maklumat. Bro, aku nak ajak kau buat satu networking business. Boleh. Ataupun yang biasa kami praktikan dalam retreat, bro, aku nak berikan kau beberapa gambar, beberapa testimoni, kau tolong tengok. Okay? Bila dah bagi, mungkin selang 5 minit ataupun selang 1 jam, 2 jam, kau dah tengok ke belum? Kalau kau dah tengok, apa pendapat kau? Produk ini bukan makan, bukan minum, tidak. Okay, hanya sapu je. Macam-macam boleh. Okay, Alhamdulillah, Tuhan bagi itu sebagai satu, pada retreat, sebagai satu penyebab untuk menyampaikan pada orang. Begitu juga dengan syarikat. Kau lihat syarikat ni, bagaimana dalam masa 7 tahun dah sampai ni, macam mana, berminat ataupun tidak? Tak ada masalah. Okay, aku tak berminat, tak apa. Sebab ramai juga orang bagi jawapan, tak apa kau buatlah dulu. Nanti kalau kau dah jadi, aku ikut kau. Ada juga. Tapi percaya cakap saya, anda dah jadi pun dia takkan ikut. Sebab apa? Sebab anda dan dia dah terlalu jauh. Jadi dia nak kejar anda, memang payah. Sebab itu tuan perempuan, ada juga di antara mereka yang terlibat dalam industri networking ini, dia lebih suka cari orang yang dia tak kenal. Sebab orang tak kenal ni, dia tak tahu apa background. Orang tak kenal ni, dia tak tahu apa karakter. Orang tak kenal ni macam-macam lah. Okay? Dia nak cakap dengan orang tu pun orang tu pun tak tahu background dia. Dia nak cakap lebih pun tak boleh. Orang tu nak cakap lebih pun tak boleh. Bang, saya ada satu produk begini dan sebagainya. Okay? Maksudnya, ada juga orang dia lebih suka cari pada stranger. Bila dia dah berhasil, dia dah berjaya, baru dia pergi pada orang yang rapat ataupun orang yang kenal. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun anda nak buat yang mana. Yang penting kita nak hasil. Saudara sekalian, prospecting dalam industri ini harus dilakukan dari masa ke semasa. Tak kiralah anda guna laptop zaman sekarang ke zaman PKP ni, tapi harus sampaikan. Okay? Anda ada kontak luar negara, sampaikan. This is our product. Please Google it. This is our company. Please Google it. This is our marketing plan. And this is a testimony, payout testimony. Are you interested or not? Kalau are you interested, please give me a message. That's it. Sebab itu, kalau pantau orang jauh ni senang. Okay? Kalau kita ada prospek yang jauh, senang. Kita pantau melalui WhatsApp. Okay? Kalau yang dekat-dekat bukan tak boleh, boleh. Okay? Kita dah belanja macam-macam, dia pun tak masuk. Faham-faham je lah. Tapi, konsepnya mudah tuan. Apa saja idea yang ada dalam pemikiran, sampaikan. Apa saja idea yang ada dalam pemikiran anda, lepaskan. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi lebih baik kita jadi senang-senang orang senang daripada susah orang susah. Bukan nak jadi kaya tuan-tuan dan puan-puan. Okay, ini hak Tuhan. Berapa Tuhan nak bagi terpulang. Yang penting kita nak hidup kita, keadaan kita, family kita, adik-beradik kita, mak dan ayah kita rasa timpias kalau anda sampai satu tahap free financial independent ataupun bebas masalah keuangan, itu pun jauh lebih baik. Okay? So, itulah sedikit pandangan saya berkaitan dengan dunia MLM, okay, dunia networking. Itulah sedikit pandangan saya berkaitan prospecting. InsyaAllah, doa-doakan saya sihat, doa-doakan RF World terus maju. Kami di RF World hari ini ingin anda terus sukses. Okay, doakan juga coronavirus ini cepat berakhir. Dan kita ada banyak planning-planning, terutamanya bila berada di pejabat baru. Ada satu dua department kita akan set up, okay, dan sebagainya. Itu adalah perancangan yang kami lakukan khusus untuk anda yang berada di RF World. Saudara sekalian, coronavirus ni ada hikmah dia. Dia belajar kita, dia mengajar kita tentang ketabahan, mengajar kita tentang pentingnya kewangan, mengajar kita tentang pentingnya silaturahmi, mengajar kita tentang pentingnya itu, ini dan sebagainya.
mengajar kita kenal Tuhan lebih dekat dan sebagainya. Mudah-mudahan ia cepat berakhir dan juga mudah-mudahan dia cepat pergi dan kita boleh bergabung sekali lagi, boleh bergabung sekali lagi insya-Allah. Sekian daripada saya, perkongsian yang sedikit ilmu Tuhan. Kami doakan anda sukses, RF doakan anda terus berjaya, anda mencapai jejak 400 jutawan yang dicari oleh RF. Untuk itu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda next video. Terima kasih.